اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Marilah kita sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benarnya takwa, dengan cara kita mengamalkan segala perintahnya dan kita menjauhi segala larangannya. InsyaAllah pada malam ini kita teruskan pembacaan daripada buku Ihya Ulumuddin ini. InsyaAllah pada malam ini kita masih dalam bab nombor 1 dalam buku ini, iaitu mengenai ilmu pengetahuan, dan subtopik adalah kepentingan mengajar ilmu pengetahuan dan juga fardul ain. Keutamaan mengajar. Ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan keutamaan mengajar ialah seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din waliyunziru qaumahum iza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. At-Taubah ayat 122. Ya, ini sebahagian daripada ayat 122 yang bererti, dan supaya mereka dapat mengajar kaumnya yang keluar berjuang apabila orang-orang itu kembali kepada mereka. Mudah-mudahan mereka dapat berjaga-jaga dari melakukan larangan Allah. Hal yang dimaksudkan memberikan peringatan dalam ayat di atas ini ialah memberikan pelajaran dan petunjuk ke arah jalan yang baik. Allah SWT berfirman lagi, A'udzubillahi wa idh akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba litubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunah. Al-Imran ayat 187 yang bermaksud, dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian setia daripada orang-orang yang telah diberikan kitab, iaitu demi sesungguhnya hendaklah kamu menerangkan isi kitab itu kepada umat manusia dan jangan sekali-kali kamu menyembunyikannya. Ayat ini menerangkan dengan sejelas-jelasnya kewajipan mengajar atau memberikan ilmu pengetahuan. Allah SWT berfirman lagi dalam surah Al-Baqarah ayat 146, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Yang bermaksud, dan sesungguhnya sebahagian daripada mereka berusaha menyembunyikan kebenaran itu, sedang mereka mengetahui salahnya perbuatan yang demikian. Ayat ini adalah lawan daripada ayat sebelumnya yang menerangkan tentang keharaman menyembunyikan ilmu pengetahuan atau enggan mengajarnya. Allah SWT berfirman dalam bab saksi, wa may yaktumha fa innahu athimu qalbuh, dalam surah Al-Baqarah ayat 1283 yang bermaksud, dan sesiapa yang menyembunyikannya persaksian, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya. Allah SWT berfirman lagi dalam surah Al-Fusilat ayat 33, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa 'amila shalihan, yang bermaksud, dan tidak ada yang lebih baik perbuatannya daripada orang yang menyeru kepada mengesakan dan mematuhi perintah Allah serta ia sendiri mengerjakan amal yang soleh. Allah berfirman lagi dalam surah An-Nahl ayat 125, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Serulah ke jalan Tuhanmu, wahai Muhammad, dengan hikmah, kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik. Dalam surah Al-Baqarah ayat 151 Allah berfirman, A'udzubillahi wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah, dan yang mengajarkan kamu kandungan kitab Al-Quran serta hikmah kebijaksanaan. Dalil-dalil hadis mengenai keutamaan mengajar ilmu ialah bagaimana Rasulullah SAW bersabda, dan diriwayatkan oleh Ahmad, yang bermaksud daripada Muaz bin Jabal bahawa Rasulullah SAW bersabda kepadanya, wahai Muaz,
Andai kata Allah memberikan hidayah kepada seseorang hasil dari usahamu, maka itu ada lebih baik bagimu daripada seluruh dunia dan segala isinya. Sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmizi dan lain-lain, yang bermaksud daripada Abu Hurairah bahawa Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mengetahui sesuatu ilmu tetapi ia menyembunyikannya, yakni tidak mengajarnya, maka Allah akan mengikatnya pada hari kiamat nanti dengan tali ikatan daripada api neraka. Sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Tirmizi yang bermaksud, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala, para malaikat serta penghuni langit dan bumi, hinggakan semut yang ada di dalam lubangnya dan ikan hiu yang ada di lautan, semuanya memohon rahmat untuk mereka yang mengajar orang ramai ke arah kebaikan. Baginda SAW bersabda di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang bermaksud daripada Abu Hurairah bahawa Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang manusia meninggal dunia, maka putuslah amalannya, melainkan 3 perkara, iaitu sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, dan amal soleh yang mendoakan, dan anak soleh yang mendoakannya. Sabdanya lagi yang diriwayatkan oleh Tirmizi, pemberi petunjuk ke arah kebaikan adalah sama dengan orang yang melakukannya, yakni dari segi ganjaran pahalanya. Sabda SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar, yang artinya Rasulullah SAW bersabda, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala bagi seluruh penggantiku. Baginda SAW bertanya, siapakah pengganti Tuan? Baginda SAW bersabda, mereka itu ialah orang-orang yang menghidupkan sunnahku dan mengajarnya kepada hamba-hamba Allah. Berkaitan dengan keterangan daripada para sahabat berhubung dengan persoalan di atas, di dalam hadis tadi, antaranya ialah apa yang diperkatakan oleh Muaz. Pelajarilah ilmu pengetahuan, sebab mempelajarinya itu kerana Allah merupakan tanda takwa kepadanya. Mencarinya merupakan ibadat. Menelaahnya sebagai tasbih, yakni menyucikan Allah. Mengkajinya adalah sebagai jihad. Mengajarnya kepada orang yang belum mengetahuinya merupakan sedekah. Menyampaikannya kepada ahlinya adalah kebaikan. Ilmu pengetahuan adalah kawan pada waktu sendirian, sahabat pada waktu sunyi, petunjuk kepada agama, pendorong ketabahan di saat kekurangan dan kesukaran. Allah meninggikan darjat sesuatu kaum kerana ilmu pengetahuan yang mereka miliki. Kemudian Allah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin, penghulu dan pembimbing yang ikuti petunjuknya. Mereka juga sebagai petunjuk ke arah jalan kebaikan. Perlakuan mereka dicontohi, akhlak dan adab mereka diteladani. Oleh itu, dengan ilmu pengetahuan, seseorang hamba dapat menduduki tempat orang yang mengerjakan amal kebaikan dan darjat yang tinggi. Memikirkan ilmu adalah sama pahalanya dengan berpuasa. Menelaahnya sama dengan bangun solat malam. Dengan menggunakan ilmu, akan betullah cara amalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan ilmu, Allah dipuja dan disembah. Dengan ilmu pula, dia diesakan dan diagung-agungkan. Dengan ilmu, seseorang menjadi warak dan bertakwa kepada Allah. Dengan ilmu juga, manusia dapat mengeratkan hubungan tali persaudaraan, dan dengan ilmu, manusia dapat mengetahui segala yang halal dan haram. Ilmu pengetahuan adalah pemimpin segala amalan dan amalan itu hanyalah sebagai pengikutnya. Mereka yang diilhamkan dan dikurniakan ilmu adalah orang yang benar-benar berbahagia, dan yang dihalang atau tidak diberi ilmu adalah mereka yang benar-benar celaka. Al-Hasan radhiyallahu berkata, andai kata tidak ada alim ulama, pastilah manusia akan menjadi seumpama binatang. Maksudnya ialah dengan adanya pelajaran dan ilmu pengetahuan yang mereka, yakni alim ulama atau ustaz atau guru berikan itu, seluruh manusia keluar daripada had sifat-sifat kebinatangan dan memasuki had sifat-sifat manusia. Jadi begitulah keterangan mengenai keutamaan mengajarkan ilmu. Jadi kita masuk pada sikit tentang bab ilmu fardu ain. Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar, yang bermaksud daripada Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW bersabda,
Mencari ilmu pengetahuan adalah kewajipan bagi setiap orang Islam. Ilmu fardu ain adalah segala ilmu pengetahuan yang dengannya dapat mengesakan, yakni mentauhidkan Allah SWT secara benar. Mengetahui zat serta sifat-sifatnya. Selain itu, ilmu pengetahuan dengan dapat diketahui bagaimana cara beribadat yang sebenarnya. Dan dengannya juga dapat diketahui mana yang halal dan mana yang haram. Juga apa-apa yang diharapkan bermuamalat dengannya dan apa-apa yang dihalalkan. Selain itu, termasuk juga dalam hukum fardhu ain ini ialah ilmu yang dapat digunakan untuk mengetahui persoalan hati. Sifat yang terpuji seperti bersabar, bersyukur, pemurah, berbudi, bergaul dengan baik, benar dalam segala perkara, ikhlas dapat diketahui dengan ilmu. Sifat yang tercela seperti dengki, iri hati, menipu, sombong, menunjuk-nunjuk, pemarah, benci, berseteru dan kikir, yakni bakhil, juga dapat diketahui dengan adanya ilmu. Oleh sebab itu, mengetahui sifat-sifat yang wajib dilakukan sebagaimana yang pertama dan sifat-sifat yang mesti dijauhi sebagaimana yang kedua, semuanya itu termasuk dalam hukum fardhu ain. Oleh itu, sama juga halnya dengan mempelajari ilmu yang digunakan untuk memperolehi kebenaran dalam akidah, yakni kepercayaan, dalam beribadat dan dalam bermuamalat. Wallahu alam. So, begitulah kesudahan pembacaan kita dalam bab pertama ini, iaitu bab ilmu pengetahuan yang diberikan penerangan mengenai keutamaan ilmu pengetahuan, keutamaan belajar ilmu, keutamaan mengajar dan keutamaan fardhu ain. Semoga kita dapat ambil ikhtibar dan dapat kita amalkan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.